Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ما شاء الله كل نعمة من الله. ما شاء الله الخير كله بيد الله. ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. Saya nak ajak tuan-tuan, mari sama-sama kita bertasbih setiap pagi. Jangan tinggal tasbih ni. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimati. Sebelum kita baca kitab, kita zikir dulu dan peluang untuk tuan-tuan dan puan-puan kongsi, share dengan kawan-kawan yang lain insya-Allah. Kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Alhamdulillah. Muka surat 61. Faham semua pagi-pagi ni, mudah-mudahan semua kita sihat wal afiyah. Rabbi zidni ilma. Ya Allah ya Tuhan, tambahkan ilmu. Doa kepada Allah setiap hari. Allah suruh wa qul, katakanlah, bacalah doa ni Allah suruh. Wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkan ilmu untukku. Setiap hari umur bertambah, ilmu bertambah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon padamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'a, rezeki yang luas. Wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik. Wa shifaan min kulli da', sembuh daripada segala penyakit. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Surat 61.
Babu istiqbalil qiblah, bab menghadap kiblat. Saya kuliah yang pertama dulu kita cerita dah tentang kiblat. Arah solat kita ni ikut sejarahnya mula-mula selepas Isra' Mi'raj, Nabi kita solat menghadap ke Kaabah. Menghadap ke Kaabah. Setelah Nabi kita hijrah ke Madinah, Allah suruh Nabi kita menghadap ke arah Baitul Maqdis, Palestin, Masjid Aqsa. Selama 16 bulan, setahun setengah. Lepas tu Allah suruh Nabi kita menghadap kembali ke Kaabah. Itu saya dah hurai dalam pengajian kita kali yang pertama dulu. Baik. Menghadap kiblat, menghadap Kaabah lah. Kaabah tu daripada perkataan Ka'ab. Ka'ab ni tumit. Ka'bain. Kita ada dua Ka'bain, dua tumit. Wa arjulakum ilal Ka'bain. Basuh kaki hingga dua Ka'ab, iaitu dua buku lali. Saya sebut tumit dah tadi silap. Buku lali. Basuh kaki hingga buku lali. Buku lali tu dipanggil Ka'ab. Ka'bain. Wa arjulakum ilal Ka'bain, kerana tulang itu menonjol. Tulang buku lali itu timbul menonjol. Maka Kaabah, oleh kerana dia bangunan yang menonjol, dulu di atas muka bumi ini belum ada bangunan. Bangunan pertama yang tercipta, yang dibina, belum ada KLCC, belum ada sebarang binaan. Binaan pertama yang dibina, inna awwala baitin wudi'a linnas lalladhi bi Bakkah. Binaan pertama yang dibina itu di Bakkah, di Mekah, iaitu Kaabah. Allah suruh malaikat Jibril bina Kaabah. Maka dia dipanggil Kaabah, Ka'ab, kerana dia tinggi menonjol. Seperti mana menonjolnya tulang buku lali kita. Satu. Yang kedua, Ka'ab ni 4 segi. Segi 4. Segi 4 tu pun dipanggil Ka'ab. Sebab tu dalam ilmu matematik dia ada musallas segitiga, ada muka'ab, 4 segi lah, segi 4 tepat, segi 4. Baik. Wa huwa syartun li sihhati shalah, ia satu syarat untuk mengesahkan salat. Illa, kecuali. Ada dua kecuali, ada dua jenis salat tak perlu menghadap kiblat, boleh menghadap ke mana-mana saja. Yang pertama, fi syiddatil khauf, dalam dua keadaan. Pertama, ketika bersangatan takut, solat dalam suasana cemas, solat dalam peperangan, tak wajib menghadap kiblat. Boleh menunggang, boleh berlari, boleh menerak, buatlah macam mana pun, janji solat. Yang kedua, sembahyang sunat atas kenderaan dalam musafir, dalam perjalanan. Nanti kita akan hurailah sembahyang sunat atas motor, sembahyang sunat atas kereta. Tak perlu menghadap kiblat. Musafir ni walaupun pendek, yang penting kita keluar daripada qaryah kita. Sekarang kita mungkin terhad perbatasan kita. Nanti bila habis PKP, tukar status PKPB, mungkin kita boleh pergi jauh lagi. Jadi musafir ini bukan mesti 2 marhalah 90 km. Tak mesti macam tu. Yang tu untuk qasar jamak. Musafir untuk boleh semayang atas motor, atas kereta, atas lori ni, tanpa perlu menghadap kiblat, hanya menghadap arah perjalanan. Musafir tu tak syarat 2 marhalah. Yang penting keluar qaryah. Keluar qaryah. Keluar daripada kampung kita, kita dah boleh dah. Satgi siapa-siapa nak pergi beli ikan, dia naik motor, dia ada yang semayang, baju dia suci, kain dia suci, dia boleh semayang atas motor solat duha. Walaupun dia pergi tu mungkin 6 km, 10 km macam tu saja. Keluar daripada qaryah dia, dia boleh semayang duha atas motor. Bukan takat boleh, Nabi buat
niat ikut perbuatan Nabi dapat pahala yang berganda-ganda. Sembahyang atas motor, sambil bawa motor tu sembahyang Allahu Akbar, tak perlu menghadap kiblat, menghadap saja arah perjalanan. Jadi sembahyang dalam ketakutan tak perlu menghadap kiblat, sembahyang sunat atas gerek, atas kenderaan lah, tak perlu menghadap kiblat. Tapi kena keluar daripada karya. Keluar daripada karya. Saya kalau dulu sembahyang sunat subuh atas kereta, kerak lah atas kereta kalau saya pergi kuliah subuh. Saya pergi kuliah subuh ni saya terlambat. Bila terlambat, keluar daripada karya, nak sampai masjid untuk kuliah subuh tu mungkin dalam 10 minit, 15 minit lagi saya masih di dalam perjalanan. Saya masih dalam perjalanan. Jadi nanti bila sampai masjid, tak sempat nak sembahyang sunat subuh. Saya sembahyang sunat subuh atas kereta. Kadang-kadang saya bawa pelajar saya ajak, jom kita sembahyang sunat subuh. Takbir. Sembahyang, tak payah menghadap kiblat. Salli sunat subhi, salli sunat al-fajri, sembahyang sunat subuh, atau kita niat sembahyang sunat fajar, 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Nanti sampai masjid, parking, masuk masjid, terus sembahyang fardu subuh berjemaah dengan orang ramai. Itu cara dia macam tu. Kita tengok dalil. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 144, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Maksudnya, maka hadapkan mukamu ke arah Masjidil Haram. Soalan, rukun fi'li macam mana? Fi'li itu maknanya perbuatan. Jadi kita pegang steering sebagai pemandu, kita sembahyang duha atas kereta pegang steering. Kalau motor kita pegang handle dia tu. Okey. Kita baca Fatihah. Letak tangan di dada ini sunat, jangan buat nanti terbabas. Angkat tangan pun jangan buat, kecuali kalau kita di lampu merah kita boleh Allahu Akbar. Kita pegang steering kita. Kalau Nabi pegang zimam, tali kekang. Nabi naik kuda, Nabi pegang tali. Bahkan boleh kita gerak, dimaafkan. Nabi menggerakkan tali untuk bagi kuda Nabi bergerak. Asal solat tak boleh bergerak 3 kali berturut-turut. Tapi sembahyang atas kenderaan, jika perlu kita gerakkan, macam kita pulas minyak, perlu tekan brek, tekan kelas, tekan minyak, itu dimaafkan, maknanya diharuskan. Bila perlu rokok, kita tunduk sikit je. Allahu Akbar, rokok. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nak cantik lagi, amalan Nabi, ketika Nabi rokok, Nabi sebut Subuhun Quddus Rabbul Malaikati war Ruh. Jarang kita beramal ni. Kita duk sebut ni ketika sembahyang tarawih kan, Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Sebenarnya zikir tu Nabi baca bila? Setiap kali rukuk dan sujud. Subuhun Quddus Rabbul Malaikati war Ruh. Subuhun Quddus Rabbul Malaikati war Ruh. Subuhun Quddus Rabbul Malaikati war Ruh. Baca sekali tak apa, baca 3 kali lagi baik. Itu rukuk. Sami'allahu liman hamidah. Okey. Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Lepas tu nak sujud tunduk bagi lebih sikit. Allah, tak wajib kita letak dahi kita atas steering, tak wajib. Yang penting sujud kita tu lebih daripada rukuk tadi, itu sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Tambah sikitlah subuhun quddus tu. Kalau kita belajar hadis, kita akan jumpa Nabi baca yang tu. Okey, duduk antara dua sujud. Allahu akbar, rabbil fili warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, sujud. Allahu akbar, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Okey, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pun kita jangan tinggal. Berdiri pula, tak payah berdiri lah. Allahu akbar. Badan kita ni bergerak. Kalau bergerak lebih itu kira diri. Kalau tunduk tu rokok. Ini i'tidal. Boleh sangat-sangat. Saya pernah sembahyang tarawih sambil memandu 20 rakaat tak lenguh dan tak mengantuk. Dan tarawih syaratnya kita kena sembahyang Isya dululah. Saya berhenti di RNR Gurun, saya buka puasa. Maghrib saya sembahyang di Gurun,
Isya pun saya semayang siap-siap di gurun, jamak takdim. Lepas kita semayang Isya, kita dah boleh semayang tarawih. Walaupun belum masuk waktu Isya, bagi orang yang buat jamak takdim, Isya tak masuk lagi pun tak apa. Yang penting dia semayang maghrib dah, dia semayang Isya dah, dia telah menunaikan maghrib dan Isya. Isya memang tak masuk lagi, tapi dia dah buat jamak takdim, dia semayang dah Isya tunai tu, dia boleh semayang tarawih. Jadi saya buka puasa dalam waktu maghrib, saya semayang maghrib. Dalam waktu maghrib saya semayang Isya qasar 2 rakaat. Dalam waktu maghrib habis semayang saya baca doa sikit, saya naik kereta, saya terus semayang tarawih atas kereta walaupun belum masuk waktu Isya. Nanti kita akan baca dalam tajuk semayang tarawih. Boleh kita semayang tarawih walaupun belum masuk waktu Isya. Yang penting kita dah semayang Isya. Bagi orang musafir, dia semayang Isya, jamak takdim dalam waktu maghrib, jadi dia boleh semayang tarawih awal. Lepas semayang Isya, semayang tarawih. Sambil memandu tu, semayang tarawih. Jadi tajuk kita semayang sunat atas kenderaan. Dalam perjalanan, memang boleh tanpa perlu menghadap kiblat, tak perlu berdiri. Hanya gerak macam tu saja. Ini rokok, ini iktidal, ini sujud, ini duduk, ini sujud. Allahu Akbar, 20 rakaat. Bahkan boleh berjamaah. Saya kata dekat isteri saya, undur pergi belakang sikit kan, kerusi boleh undur. Kerusi kan boleh gerak, kan? Bahasa kita renjak pergi belakang sikit. Saya kata kat isteri saya, renjak pergi belakang sikit. Jadi kerusi dia ke belakang, kerusi saya tarik ke depan sikit. Jadi kami sembahyang tarawih berjamaah. Saya jadi imam, isteri saya jadi makmum, anak-anak di belakang pun boleh ikut. Janji ada wuduk, janji pakaian kita tak ada najis. Kemudian kiblat kita ialah arah perjalanan. Jangan silap lah, jangan ambil jalan yang silap. Kalau silap, cepat-cepat U-turn, sembahyang kita sah. Tapi kalau silap, kita dah pergi jauh dah baru teringat, Allah, kita patutnya jalan ni belok kanan, kita terus. Patutnya belok kanan, kita pergi belok kiri. Kalau dah lama sesat jalan tu, maka salat kita batal. Kena takbir lah. Jadi kiblat kita ialah ittijah, tariq, jalan kita tu ialah kiblat kita. Tapi semayang apa ni? Semayang sunat. Semayang fardu kena berhenti lah. Masjid banyak, surau banyak, berhenti semayang fardu. Okey? Baik. Okey, cerita sejarah sikit. Tahwilul qiblah, perpindahan kiblat daripada Aqsa ke Masjidil Haram setelah Nabi berada di Madinah 16 bulan. Perpindahan kiblat itu berlaku di Madinah. Tarikhnya ialah nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban. 15 Sya'ban berlaku perubahan arah kiblat dan Nabi seronok sungguh lah. Sebab Nabi selalu dikecam oleh Yahudi. Yahudi kata Muhammad ni bawa ajaran lain tapi tiru kiblat kita. Itu kecaman Yahudi terhadap Nabi Muhammad. Jadi Nabi pun tak sedar hati. Nabi kerap mendongak ke langit. Allah faham isi hati Nabi. Maka Allah menurunkan ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. 15 Sya'ban. Sya'ban ni ada banyak peristiwa besar. Kalau kita nak tahu kemuliaan Sya'ban, beli dan baca atau mencari dalam PDF satu kitab yang ditulis oleh Al-Habib As-Sayyid An-Nasib Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah. Profesor Dr. Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dia ada satu kitab, dia tulis Madza fi Sya'ban, apa ada dalam bulan Sya'ban. Sya'ban ni bulan yang berkat lah, bulan Sya'ban. Rejab, Sya'ban, Ramadan kan, Sya'ban. Antaranya lagi Sya'ban ini bulan Allah turunkan ayat selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Turun bulan Sya'ban. Tarikh saya tak ingat, tapi bulan Sya'ban. Dipanggil bulan berselawat. Bulan Sya'ban ni bulan memperbanyakkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari-hari Jumaat lah banyak selawat. Kalau bulan Sya'ban.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر متفق عليه. Artinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang rosak solatnya. Nabi pernah tegur, dipanggil al-musi salatah, orang yang rosak solatnya. Ada seorang sahabat Nabi ni rosak macam mana? Dia semayang sunat, Nabi duk perhati dia. Dia semayang sunat tu tak ada tamakninah. Dhabit. Orang ni dia semayang tak ada tamakninah. Tu yang dipanggil musik salatah, dia merosakkan solatnya. Solat dia jadi rosak. Rosak tu pula dalam mazhab kita Asy-Syafi'i tak sah, sebab tamakninah tu rukun. Rosak dengan makna tak sah, kena solat lain. Dalam mazhab Hanafi, orang semayang tak tamakninah ni rosak dengan maksud tak sempurna, tak sempurna. Semayang dia sah tapi tak dapat pahala penuh. Semayang dia sah, tak dapat pahala penuh dan dia berdosa. Kerana tamakninah ni dalam mazhab Hanafi, dia bukan rukun. Dia wajib tapi bukan rukun. Ada istilah yang lain dengan mazhab kita. Itu mazhab Hanafi. Tak apalah, ala kulli hal, tamakninah ni mesti kita buat untuk menyempurnakan solat kita ataupun untuk mengesahkan solat kita. Okey? Ada seorang lelaki ni dia semayang laju, dia rokok yang dia tak baca dah. Patuk ayam membangit, patuk ayam. Tapi perhati dia. Semayang 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Habis semayang, dia mai kat Nabi. Dia bagi salam kat Nabi. Nabi jawab salam dia. Walaupun dia semayang tak betul, bagi salam kita kena jawab. Nabi kata kat dia, qum fasalli, hang pi semayang lain. Fa innaka lam tusalli, sesungguhnya hang tak semayang yang tadi itu bukan semayang. Pi semayang lain. Dia pun pi semayang lain 2 rakaat lagi. Laju supaya tu laju juga. Dia mai kat Nabi, Nabi kata kat dia, qum pi fasalli, hang pi semayang lain. Fa innaka lam tusalli, hang kan semayang tadi tu. Dia pun pi ujung tu semayang lagi 2 rakaat. Berapa rakaat dah? 2 tambah 2 tambah lagi 2, 6 rakaat. 3 kali semayang. Mai kat Nabi, Nabi kata macam tu juga. Pilah semayang lain. Hak tadi tu bukan semayang macam tu. Orang tak semayang macam tu. Akhirnya dia bagus ni, yang kata sahabat Nabi ni bagus kalau kita menyebai dah, marah dah. Dia tak marah. Dia kata, wahai Rasulullah, 3 kali dah saya semayang. Saya pun tak tahu apa salah saya. Saya tak tahu salah tang mana. Sebab dia duduk biasa semayang laju, semayang tanpa tamakninah. Dia tak tahu tang mana salah dia. Nah, tak tahu. Macam orang duduk azan lah, kalau duduk selalu silap, dia tak tahu. Dia azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang panjang alif ra, bar. Hari-hari dia buat macam tu. Salah dan dia tak akan rasa salah sebab dia tak perasan. Okey, saya bisa jumpa imam, Sami'allahu liman hamidah. Bukan hamidah. Jadi dalam kuliah subuh tu saya tegur lah. Ada orang sebut Sami'allahu liman hamidah. Bukan hamidah. Pendek ya. Barulah lepas tu imam tu betul. Baru dia sedar atau dia silap. Okey, Badawi ni, Arab Badawi ni dia semayang tanpa tamakninah 3 kali tu. Nabi tegur kan. Nabi habaq kat dia semayang macam ni. Nabi habaq daripada wuduk lagi. Wuduk kena sempurna bagi elok-elok. Menghadap Kaabah, menghadap kiblat, takbir, baca Fatihah, tamakninah. Nabi ajak dia satu-satu. Tu barulah dia reti. Dan dia bersyukurlah Nabi tidak menghina dia. Nabi tegur dia dengan teguran yang baik, kasih sayang. Okay. Kita nampak semayang orang tak tamakninah ni tak sah kan mazhab Syafi'i. Bagi Imam Abu Hanifah dia kata sah sebab Nabi biarkan dia solat sampai selesai baru Nabi tegur. Nabi biarkan dia solat sampai selesai baru Nabi tegur. Kalau tak sah,
Tak sah tu mana dia semayang tu tak sah, mungkar, maksiat, berdosa. Tentu Nabi akan tegur. Tengah-tengah dia duduk semayang tu Nabi kata, ya fulan ni hang semayang bom macam ni, tak sah. Tapi Nabi biarkan dia daripada takbiratul ihram sampai selesai semayang. Mana semayang dia tu sah, cuma tak sempurna. Itu tafsiran dalam mazhab Hanafi. Okey. Nabi kata dekat dia ni, apabila kamu ingin mendirikan solat, maka sempurnakan wuduk, kemudian menghadap kiblat, lalu bertakbir. Syahid kita, poin kita ialah kemudian menghadap kiblat. Daripada Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka bahawa menghadap ke arah Kaabah, lalu Allah menurunkan ayat Al-Quran yang bermaksud qad nara taqalluba wajhika fis sama', sungguh kami sentiasa melihat wajahmu mendongak ke langit. Maka Rasulullah pun menghadap ke arah Kaabah. Ini kalau kita mengaji usul fiqh, ini termasuk dalam tajuk nasakh, mansukh kan. An-nasakh ila badal, mansukh yang diberi gantian. Saya menghadap Baitul Maqdis diganti dengan menghadap Baitullahil Haram, Masjidil Haram, Kaabah, Mekah. Kita tengok pula walil musafir at-tanaffulu rakiban wa masyian wa in qasura safaruh. Orang musafir, saya sebut dah tadi, keluar qaryah ya, bukan mana musafir ni kita pergi KL, pergi Kelantan tu. Bukan 90 km tu tak syarat. Orang musafir dibolehkan mengerjakan solat sunat sama ada musafir dengan berkenderaan atau berjalan kaki. Naik motor kan, naik kereta kan, jalan kaki kan. Ada orang kuat dia jalan kaki. Daripada Penaga berjalan kaki ke Bagan contohnya. Dia kuat, boleh sembahyang sunat sambil-sambil berjalan. Walaupun musafir dalam jarak yang dekat sahaja. Kita tengok dalil. Yang pertama, boleh tak menghadap kiblat dalam peperangan. Seperti di dalam peperangan dan sebagainya. Dalam kecemasan. Kalau kita baca kitab Jawi, bukan mesti perang je. Kita tengah-tengah semayang, ada orang mai ambil dompet kita. Dia mai curi beg tangan kita. Kita tengah semayang, dia mai curi beg tangan kita. Kita boleh kejar dia, kita boleh ligan dia. Muslimat, ustazah tengah semayang, tak beg tangan. Ada orang ambil. Nak tunggu habis semayang baru nak kejar dia. Habis ligan la tu juga. Tengah duduk semayang berjemaah tu, orang curi beg tangan. Niat mufaraqah, niat keluar daripada jemaah. Pergi ligan dia tu. Ligan dia. Boleh terus semayang. Selagi kita tak bercakap. Kalau bercakap, tolong, pencuri. Batal. Sebab bercakap. Kalau tak bercakap, kemudian tak terdedah aurat. Kita lari ligan dia tu, kita tak selak kain, tak nampak aurat. Dan tak terpijak najis. Dan tak batal wuduk. Kalau sambil ligan tu, ligan kita terkentut contohnya. Batal lah solat. Tak pijak najis, tak terdedah aurat, tak menjerit-jerit, tak batal wuduk. Ligan sampai dapat, demah tumbuk 2-3 kali, ambil balik beg kita. Tapi payah lah payah. Itu dipanggil semayang ni bukan dalam peperangan, dipanggil syiddatil khauf, bila dalam kecemasan. Kita orang perempuan tengah semayang, anak dia atas katil. Anak dia golek nak jatuh. Dia boleh pergi tangkap anak dia. Lari pada kiblat, tak apa. Dia tengah sembahyang menghadap kiblat. Anak dia nak jatuh pada katil. Jangan dia bawa khusyuk. Pejam mata, nanti anak jatuh sakit. Boleh tangkap anak. Boleh angkat tak bawah. Sambung balik salat. Menghadap kiblat balik. Ada anak yang nak tarik wayar. Ayak panas lah apa lah. Bahaya tu bahaya. Dalam keadaan bahaya, kita boleh tak menghadap kiblat. Kita sembahyang di chalet. Kita semayang di dekat dengan air terjun, sungai. Kadang-kadang dia mai kepala ayak. Tengah-tengah kita duduk semayang dalam chalet tu, ayak tu hujan, ayak sungai tu dia, kalau kita semayang tepi sungai, kepala ayak tu boleh mai hanyutkan kita sekali. Kita boleh lari.
Kita boleh lari pergi cari tempat yang selamat. Kita semayang dalam surau, tengah-tengah semayang macam di negara Arab, tengah-tengah semayang orang letupan, bom. Boleh lari keluar. Lari keluar. Syaratnya tidak menjerit, tidak terbuka aurat, tidak terpijak najis, tidak batal wuduk, lari pergi tempat yang selamat, teruskan solat. Sambil lari itu kira semayang. Sambil duduk lari itu Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Kalau dalam peperangan boleh menyorok, boleh bersembunyi, semua tu dikira mengat. Solat tanpa perlu menghadap kiblat. Bagaimana cara Nabi mengubah arah kiblat semasa tengah solat, ustaz? Nabi ubah macam mana? Nak cerita payah sikit tu. Sebab dia memang perubahan yang boleh tengok di Masjid Qiblatain lah, no? Jadi Nabi beralih, sahabat-sahabat pun beralih. Ada riwayat kata ketika mereka sedang rokok tu beralih sambil duk rokok tu. Nanti saya cek balik, saya akan cerita balik cara bagaimana bila berubah tu imam yang asalnya depan akan jadi belakang. Kemudian mereka membuka ruang untuk imam ke depan semula. Kita tengok dalil nombor 2. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu fi sifati salatil khauf qala fa in kana khaufan huwa ashaddu min dhalik sallu rijalan qiyaman ala aqdamikum aw rukbanan mustaqbilil qiblah aw ghayra mustaqbiliha qala malikun qala nafi'un la ara Abdullah bin Umar haddathahu illa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawahul Bukhari. Artinya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata tentang cara salat khauf. Jika ketakutan sudah sampai ke tahap kritikal, maka solatlah dalam keadaan berjalan kaki atau menunggang kenderaan, sama ada menghadap kiblat atau membelakanginya. Kata Imam Malik. Nafi' berkata, ni sanad Imam Malik. Imam Malik mengaji dengan Imam Nafi'. Imam Nafi' mengaji dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, guruku Imam Nafi' berkata, saya tidak melihat perkataan Abdullah bin Umar itu, melainkan beliau meriwayatkannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat wa fi riwayatin nahwa al-mashriq fa idza arada al-fariidah nazala fastaqbala al-qiblah. Wa fi riwayatin an Ibn Umar radhiyallahu anhuma kana yusalli fi as-safar rawahu Muslim. Artinya daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kenderaannya menghadap arah perjalanannya. Ini cerita sikitlah. Sayyidina Jabir dia riwayatkan hadis Rasulullah salat atas kenderaan, atas kuda Nabi. Nabi salat atas kenderaan menghadap arah perjalanannya, bukan menghadap kiblat. Menghadap arah perjalanan. Sayyidina Jabir ni Nabi bagi satu tugas dekat dia. Nabi utuskan dia untuk buat satu kerja di satu tempat. Mungkin pergi kutip zakat ke, pergi hantar surat Nabi ke. Adalah kerja-kerja yang Nabi bagi dekat dia di satu tempat. Dan Nabi suruh dia balik dengan segera. Sayyidina Jabir ni dia terlewat pergi keluar, pergi buat kerja Nabi tu lambat, jadi dia balik pun lambat. Nabi suruh dia pergi cepat, balik cepat. Jadi dia mungkin ada urusan lain rumah tangga dia pergi lambat. Dia pergi tu lambat, jadi dia balik pun lambat. Bila balik ni, dia kena lapor kat Nabi lah. Dan dia nak kena minta maaf dekat Nabi lah. Sebab urusan tu yang boleh selesai cepat jadi lambat kan. Setelah dia selesai buat kerja, dia mai kat Nabi. Dia tengok Nabi sedang naik kuda di luar daripada Madinah tu. Luar daripada tanah haram. Cari Nabi, orang beritahu Nabi ada di luar, di kampung sana. Dia pergi dekat Nabi, Nabi sedang di atas kuda. Maka dia pun bagi salam dekat Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Disalamkan Nabi. Nabi tak jawab. Pasal Nabi sedang semayang.
Kita semayang, orang bagi salam jangan jawab, batal semayang. Dia main dekat Nabi, dia tengok Nabi relax je, tak nampak macam semayang pun, sebab Nabi kan pegang tali. Kalau pegang dada macam ni, qiyam macam ni, nampaklah solat kan. Nabi pegang tali, duduk jalan slow je kuda tu. Dia pun heran, aku bagi salam kat Nabi, Nabi tak jawab. Duk tahu jawab salam ni wajib, pasal apa Nabi tak jawab salam aku? Dia mula timbul dalam hati dia, munafik kah aku ni? Nabi marah sangat ke kat aku ni pasal aku buat kerja lambat? Macam kita suruh staff kita pi post kitab pagi ni. Dia pi post pukul 3 satgi, pukul 2. Kita kata pagi sebelum zuhur. Mungkin dia pun ada masalah dia pi lambat. Jadi Sayyidina Jabir ni dia tertanya-tanya, pasal apa Nabi tak jawab salam aku? Dia bagi salam sekali lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi tak jawab juga. Dia kata minta maaf lah, saya ni ada sebab-sebab ni saya terlambat sikit ni. Tapi dah settle lah kerja tu. 2 kali dah bagi salam. Bagi salam sekali lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hai, tak jawab ni. Oh, dia mula takut lah. Nabi marah sungguh kat aku. Munafikkah aku sampai tak jawab salam aku ni? Apa cerita ni? Buat tak peduli je ni orang bagi salam. Lama lepas tu baru Nabi jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi senyum. Tengok muka dia cuak satu macam, Nabi senyum. Dan Nabi kata, minta maaf lah Jabir, tadi aku sedang sembahyang sunat. Loh, tak nampak macam sembahyang pun. Itu panggil sembahyang atas kenderaan. Minta maaf lah, tadi aku sedang sembahyang sunat. Nampak gaya macam tak sembahyang, tapi sembahyang. Kita bawa kereta, kita ada wudu, kita boleh sembahyang sunat. Orang ingat kita tak semayang, kita mulut duk gerak-gerak dekat lampu isyarat, lampu merah, orang tengok apa ni? Ustaz ni gerak-gerak. Mungkin orang ingat kita berkasidah ke, mungkin orang ingat kita nasyid ke, menyanyi ke apa ke, kita duk tutup tingkap, aircon, orang tak tahu. Kita semayang sunat. Boleh ha? Boleh. Salat dalam kapal terbang, tapi ramai yang musafir jauh tak buat, terangkan ustaz. Kalau solat fardu memang kena buat lah. Sembahyang fardu, kita kena tahu arah kiblat, kita kena sembahyang. Kalau tak tahu arah kiblat pun kita kena sembahyang juga atas kenderaan tu, atas kapal terbang. Nanti kita qada balik. Dalam mazhab Syafi'i dipanggil sembahyang hormat waktu tu, nanti kena qada balik lah. Selalunya orang balik Mekah umrah, banyak yang terlepas subuh. Flight di Mekah Madinah nak balik main KL malam. Sampai KL zuhur dah. Subuh tinggal buta macam tu je. Jadi mutawif kena pesan lah. Kena pesan, dan mutawif pun kena dapat maklumat jam berapa dah subuh, atas ruang udara tu pukul berapa subuh dia kena tahu. Dan mutawif yang baik dia kena pergi jalan peringat, main subuh. Ini balik umrah subuh tak mayang. Semayang subuh atas flight. Kalau tak ada wuduk pun tak apa, nanti kita qada balik. Kalau kita ambil wuduk lagi baik. Ikut mazhab Syafi'i kena qada balik, pasal kita tak tahu arah kiblat, kita tak berdiri, kita semayang sambil duduk saja. Semayang tu semayang fardu, status dia semayang hormat waktu, nanti qada balik. Semayang kena, tak semayang berdosa. Balik umrah sampai rumah baru nak qada subuh, atas flight tak semayang, berdosa. Ramai orang berdosa, tidur memanjang kan. Baik, saya dah cerita dah tadi hadis riwayat Sayyidina Jabir, bagaimana dia rasa pelik, dia bagi salam dekat Nabi, Nabi tak jawab. Rupa-rupanya Nabi kita ni sedang sembahyang sunat atas kenderaan Nabi, atas kuda Nabi. Dalam satu riwayat Nabi menghadap ke arah timur. Mana tak menghadap kiblat tu. Apabila baginda ingin solat fardu, baginda turun dari kenderaan lalu menghadap kiblat. Dalam riwayat yang lain daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah solat di atas kenderaan itu di dalam musafir. Okey, muka surat 63. Musafir berkenderaan, jika dia mampu menghadap kiblat dan menyempurnakan rokok dan sujud seperti berada dalam tempat simpanan barang atau di atas feri, maka diwajibkan menghadap kiblat.
Kalau boleh menghadap kiblat, kena menghadap kiblat lah walaupun sembahyang sunat. Dia buat contoh ferry yang besar, dia boleh menghadap kiblat, dia boleh berdiri, dia kena buat lah. Tapi macam motor nak berdiri macam mana? Tak perlu berdiri, tak perlu menghadap kiblat. Kalau boleh menghadap, menghadap. Tak boleh menghadap, tak payah menghadap. Jika tidak mampu menghadap kiblat pada keseluruhan solat, maka diwajibkan menghadap kiblat ketika takbiratul ihram saja. Itu pun kalau boleh. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Menghadap kiblat ketika takbiratul ihram, selebihnya tak payah menghadap kiblat. Itu pun jika mudah baginya. Seperti kenderaannya berhenti dan dia mampu memalingkan dirinya atau memalingkan kenderaannya ke arah kiblat. Dia berhenti motor, dia pusing motor dia, menghadap ke arah kiblat. Lepas itu baru teruskan perjalanan. Kalau boleh, kalau tak boleh, tak payahlah. Ataupun kenderaannya sedang bergerak dan mudah baginya menghadap kiblat kerana tali kekangnya berada di tangannya. Wa in syaqqa, tetapi jika sukar untuk menghadap kiblat atau tali kekang tidak berada di tangannya, fala, maka tidak diwajibkan menghadap kiblat. Okey, tadi saya dah tunjukkan tadi cara dia ialah kita tunduk rokok sikit, iktidal, tegak balik, tunduk untuk sujud, bagi lebih. Macam tu. Yang duha boleh buat. Nak pergi beli ikan sementara nak sampai di market tu boleh semayang. Sunat duha atas motor, tunduk rokok, tunduk sikit lah. Sujud, tunduk bagi lebih. Kadang-kadang kita tengok ada orang duk tunduk macam tu kan, kita ingat dia merempit. Apalah haji, tua-tua duk merempit lagi, duk tunduk macam tu kan. Bukan merempit. Husnuzan lah. Baik sangka. Dia mengaji tajuk ni, dia sebenarnya sunat tu. Jadi mak rempit pun boleh jadi sebenarnya sunat. Wah, mak rempit. Siap angkat kaki pergi belakang kan. Tu mungkin sujud tu. Husnuzan kita lah kalau dia belajar lah. Okey. Dan wajib mengisyaratkan ke arah jalan yang ditujunya ketika rokok dan sujud. Tunduk untuk sujud wajib lebih rendah dari rokok. Untuk membezakan antara rokok dan sujud, tunduk bagi lebih. Dan tidaklah wajib tunduk sehabis kemampuan. Tak payah tunduk sampai teruk sakit pinggang, tak payah. Bagi lebih sikit ya. Juga tidak wajib meletak dahi di atas kenderaan. Kita steering tak perlu kita letak dahi. Mata tengok depan, takut kita terbabas, takut kita terlanggar orang. Jika dia memaksa dirinya meletak dahi ke atas kenderaan, kalau dia nak letak juga dahi atas steering tu, boleh je, cuma takut tak selamat. Perkara itu adalah harus, tidak sunat dan tidak wajib. Kalau saya sentuh dahi je lah, steering tu saya sentuh dahi. Tapi tak syarat, bukan dahi, hidung. Saya sentuh hidung sikit dekat steering, tapi itu pun bukan syarat. Yang penting kita tunduk lebih. Rokok kita tunduk sikit, sujud kita tunduk lebih. Itu je. Musafir berjalan kaki. Wajib menyemput. Ayah saya cerita dulu, orang dulu-dulu kuat. Dari Penaga, saya duduk sebelah sini, Pulau Pinang. Dari Penaga, dia naik sampan, pergi ke kota Kuala Muda. Orang dulu-dulu kuat. Kota Kuala Muda tu Kedah. Kemudian mereka jalan kaki sampai Sungai Petani. Dari Penaga pergi Sungai Petani, jalan kaki. Masya Allah. Kuat orang dulu-dulu. Saya duduk belah ni, belah Penaga ni. Ayah saya pernah jalan kaki sampai Haji Kudung. Pernah jalan kaki lagi sampai ke Singkir. Singkir ni kat mana? Singkir. Tulis Singkir. Tapi sebut dia Singkir. Kat Ian tu. Tapi jalan sikit-sikit berhenti orang tu. Singgah ziarah, esok jalan lagi. Jalan lagi. Kita nak pergi masjid jalan kaki pelenguh. Jadi itu dikira musafir. Sembahyang qasar jamak tak boleh lah. Yan kan jauh mana. Tapi sembahyang sunat boleh sambil berjalan. Macam mana sambil berjalan sembahyang sunat? Kita tengok. Yarka' wa yasjud 'alal ard. Wajib menyempurnakan rokok dan sujud di atas tanah. Rokok kena rokok betul. Jalan-jalan-jalan sampai masa rokok berhenti Zat. Allah, rokok betul-betul punya rokok. Pasal dia boleh buat rokok tu. Bukan isyarat rokok tunduk. Alal aqal sekurang-kurangnya tunduk, tangan boleh pegang lutut. Itu sudah dikira rokok.
alal aqal. Sekurang-kurangnya rokok tu kita tunduk sikit, tapak tangan kita boleh menyentuh lutut pun kira haji ya. Tapi kalau kita tunduk 90 darjah itu terbaik. Akmalur rukuk. Paling sempurna rokok tunduk 90 darjah. Tidak sami Allah liman hamidah boleh jalan balik. Sujud atas tanah. Orang kata gila. Ini jalan tunduk, jalan, sujud pula. Orang kata orang gila. Padahal itu sembahyang sambil berjalan. Saya tak biasa buat. Tapi bukan dalam kampung karya kita, kena keluar lah. Keluar baru boleh. Dalam kitab Wisyahul Afrah dia kata sekira-kira sudah tidak kedengaran azan kampung kita. Anak keluar karya tu. Keluar karya. Dah tak dengar azan zaman dulu lah. Kalau zaman sekarang keluar karya pun azan speaker kuat dia dengar lagi. Jadi bukan masalah dengar tak dengar, masalahnya kita keluar daripada karya Jumaat kita tu. Jalan nak pergi pasar raya apa-apa boleh main sunat. Ambil wuduk siap-siap di rumah. Baru tak mengantuk. Kalau musafir yang jauh lagi boleh. Ada orang tanya saya, musafir jauh PKL boleh tak main sunat? Macam ni, musafir yang pendek pun boleh. Apatah lagi musafir yang panjang. Terahak pendek pun boleh. Pi bertam, pi lahak yui pun boleh sembahyang sunat. Pi pekan darat pun boleh sembahyang sunat. Apatah lagi, itu orang panggil mafhum muwafaqah. Terahak dekat-dekat pun boleh sembahyang sunat atas motor kereta. Apatah lagi kalau kita musafir yang jauh. Senang je tu. Seperti mana Allah tak bagi kata dekat mak ayah. Apatah lagi kita pukul, tengking, maki hamun. Sekecil-kecil pun dilarang, apatah lagi yang besar. Okey, macam tu. Dapat no? Alhamdulillah. Okey, musafir berjalan kaki ni saya baca je, saya tak pernah beramal. Takut orang kata orang gila. Takut orang kata orang gila. Jadi sebenarnya boleh lah kita tak beramal. Nak kena beramal juga ni. Nak kena beramal. Bila orang faham, boleh lah kita beramal. Dulu stesen bas kan. Satu stesen bas, nak pindah bas kena jalan, pergi stesen ni pula. Sambil duduk berjalan tu sebenarnya, boleh kita rokok, sujud, solat. Wajib menyempurnakan rokok dan sujud di atas tanah. Dan berjalan pada selain. Lain pada rokok, sujud, jalan. Dan disyaratkan menghadap kiblat ketika takbiratul ihram, rokok dan sujud sahaja. Yushtaratul istiqbal fil ihram wal ruku' was sujud faqat. 3 ni kena menghadap kiblat kalau berjalan kaki. Takbiratul ihram hak mula-mula tu menghadap kiblat, rokok kena menghadap kiblat, sujud kena menghadap kiblat. Duduk antara dua sujud boleh berjalan. Duduk tahiyat boleh jalan. Bagi salam pun sambil-sambil duduk berjalan. Baik. Muka surat 65. Disyaratkan berkekalan musafirnya dan kenderaan sentiasa menghadap ke arah jalan yang dituju, melainkan ke arah kiblat. Kita kena jangan sesat jalan lah. Syarat dia perjalanan kita tu betul. Dulu saya biasa guna GPS, guna pun sesat. GPS guna pun sesat. Bila sesat tu dia bawa kita pergi kanal lembu, batas ban apa semua, itu sebenarnya sunat kita batal lah. Sebab tu bukan jalannya. Dia kata apa? Dan kenderaan sentiasa menghadap ke arah jalan yang dituju, melainkan ke arah kiblat. Kalau sesat tu memang arah kiblat, tak apa. Sembahyang dia sah. Tapi kalau sesat tu bukan arah kiblat, maka solat tu tidak sah. Maka jika dia sedang solat, belum selesai solatnya dan sudah sampai rumahnya, ni perjalanan balik, dia duduk tengah sembahyang sampai rumah dah. Atau sampai ke tempat tujuannya, atau bandar, atau dia berniat mukim di situ, dan dia berniat mukim. Dia sampai hotel, dia sembahyang sunat tu tak habis lagi, sampai hotel dan dia niat nak duduk di hotel tu lebih daripada 3 hari. Itu makna mukim. Kalau dia niat nak duduk sehari, 2 hari, 3 hari macam tu saja, tak lebih daripada 3 hari, dia boleh teruskan solatnya.
bila dia bermukim, wajiblah dia menyempurnakan solat dengan rokok, sujud dan menghadap kiblat. Dia kena keluar pada kalau dia dah sampai rumah dia, parking bawah push rumah dia kena keluar pada kereta, dia kena menghadap kiblat, dia kena sempurnakan sembahyang macam biasalah, rokok, sujud semua buat macam biasa. Sama ada diteruskan solat itu di atas tanah atau di atas kenderaannya yang berhenti tidak bergerak. Wajib menghadap ain Kaabah bagi orang yang berada di hadapan Kaabah. Kita di sini kita menghadap arah Kaabah. Kalau dalam Masjidil Haram menghadap ain diri Kaabah itu sendiri kita menghadap dengan yakin. Tidak sah menghadap ke arah Hijr Ismail, tak sah. Walaupun Hijr Ismail ini asalnya Kaabah, tapi kita kena menghadap Kaabah yang 4 segi tu, yang kelambu hitam tu. Kalau kita hanya menghadap lengkungan Hijr Ismail tanpa menghadap Kaabah, tidak sah. Walaupun asalnya Hijr Ismail itu pun sebahagian daripada Kaabah. Atau sebahagian badannya terkeluar dari Kaabah, melainkan jika saf berpanjangan lagi jauh di hujung Masjidil Haram. Jikalau mereka cuba mendekati Kaabah, sudah tentu sebahagian mereka akan terkeluar juga dari arah kiblat. Maka sahlah salat semua mereka. Kalau dekat kena menghadap Kaabah, kalau jauh menghadap arah Kaabah. Wa man shalla dakhil al-Kaabah. Masalah, sah solat di dalam Kaabah. Sah. Kalau ada peluang boleh masuk, alhamdulillah. Nabi kita SAW ketika Fathu Mekah, Nabi kita buka pintu Kaabah, Nabi kita buat keluar satu berhala dalam Kaabah, nama berhala Hubal. Lam. Nabi kita hancurkan berhala Hubal. Kemudian Nabi kita masuk dengan Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal yang tahu di mana tempat Nabi semayang dalam Kaabah. Hanya Sayyidina Bilal yang tahu. Pasal Nabi masuk berdua dengan Sayyidina Bilal, masuk, tutup balik pintu Kaabah. Dalam pintu Kaabah tu kata Sayyidina Bilal, dalam Kaabah ada 3 tiang. Kalau kita boleh tengok Google, dalam Kaabah ada apa? Ada 3 tiang. Kemudian Nabi buka pintu, Nabi masuk dalam, Nabi jalan straight. Dekat-dekat nak sampai ke dinding satu lagi tu, di situlah Nabi kita salat. Tempat salat Nabi dalam Kaabah. Kita boleh tahu ni kerana anak Sayyidina Umar, iaitu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia tanya Sayyidina Bilal, dia ajak Sayyidina Bilal masuk dalam Kaabah dan tunjuk mana musalla, tempat salat Nabi dalam Kaabah, tahu mana? Sayyidina Bilal kata tahu ni. Maknanya kalau masuk ke pintu lah ni, masuk ke pintu tu straight sampai rapat dengan dinding. Semayang menghadap dinding yang depan tu lah. Macam tu. Baik. Kalau kita tak boleh masuk Kaabah, dapat peluang masuk Hijr Ismail tu pun okey lah. Dapat peluang masuk Hijr Ismail, kita semayang dalam Hijr Ismail seperti semayang dalam Kaabah. Tapi menghadapnya menghadap Kaabah, jangan menghadap kot ni, menghadap dia lengkung macam tu, kita pergi menghadap ke lengkung tu. Tak, kita menghadap ke Kaabah. Menghadap ke lengkungan Hijr Ismail tu tak sah. Itu yang dia beritahu tadi tu. Depan tu ada lengkungan, jangan menghadap lengkung tu. Menghadap kot ni, menghadap ke dinding Kaabah. Semayang dalam Hijr menghadap dinding Kaabah, baru sah. Yang ni boleh masuk. Kita semayang di saf depan, habis sembahyang jemaah sekali tu, dia akan buka pintu Hijr Ismail, kita memang duduk depan pintu tu dah, kita boleh masuk. Nak masuk dalam Kaabah kena jadi Perdana Menteri dululah. Nak masuk Hijr Ismail tak syarat jadi Perdana Menteri. Saya alhamdulillah beberapa kali dapat sembahyang dalam Hijr Ismail. Orang lelaki yang kita bawa pun, yang mana kuat-kuat, kita ajak ni pun, kita sembahyang. Cara nak sembahyang di saf depan ni, kita tawaf. Dekat-dekat orang nak azan, kita tawaf. Tawaf, tawaf sunat ke, tawaf umrah ke, dekat-dekat orang nak azan, kita tengok jam kita. Bila orang nak azan, dia akan henti, dia tak bagi tawaf dah. Waktu kita tak boleh tawaf tu, kita berjalan pelan-pelan, polis akan suruh buat saf, maka kita pun pelan-pelan buat saf dekat dengan Hijr Ismail. Kita tunggu orang azan habis, sembahyang qabliyah,
apa semua, nanti habis sembahyang berjemaah, Hijr Ismail ada depan kita, kita boleh terus masuk. Tu kaedah dia macam tu. Boleh masuk Hijr Ismail. Sah solat di dalam Kaabah jika menghadap dindingnya atau menghadap pintunya yang terbuka. Begitu juga sah menghadap pintunya yang tertutup. Kita tutup pintu, kita menghadap pintu, boleh dalam Kaabah. Begitu juga sah menghadap pintunya yang terbuka dengan syarat ada bendul. Pintu tu ada bendul. Dengan syarat bendulnya berketinggian lebih kurang 2/3 hasta. Ada bin dia lah. Jika tiada bendul, maka tidak sah solat. Tapi lah dia adalah bendul dia, kita kena langkah tu. Kita masuk pintu langkah. Jadi kita sembahyang kot ni pun tak apa sebab ada bendul. Bendul tu syaratnya 2/3 hasta, lebih kurang sekaki ya. Ketinggian bendul dia tu. Sama macam sembahyang atas bumbung Kaabah. Sembahyang atas bumbung Kaabah makruh. Sah sah. Kalau dia ada frame dia tu, ada beam dia tu kan, bumbung Kaabah ada beam atas tu, sah. Kalau beam tu tak ada, rata saja, tak sah. Orang sembahyang atas bumbung Kaabah makruh. Sah tak sah, tengok dia ada beam tak keliling tu. Ada kan? Ada sah. Kalau kata Kaabah tu dia punya bumbung dia tu dataran saja, maka sembahyang atas bumbung Kaabah tidak sah. Jika seseorang di Mekah, faham tak? Siapa tak faham boleh tanya, boleh tanya. Saya baca dan saya boleh yang mana saya boleh jawab, saya jawab insya-Allah. Sikit lagi. Jika seseorang berada di Mekah dan Kaabah terlindung darinya dengan sebab ada halangan semula jadi, contoh bukit atau bangunan yang dibina, maka dia bolehlah berijtihad. Dan jika diletakkan mihrab bertentangan dengan Kaabah, maka salatlah menghadap ke arahnya, ke arah mihrab selama-lamanya. Dan sesiapa yang tidak mengetahui arah kiblat, lalu ada orang yang boleh diterima pengkhabarannya memberitahu arah kiblat kerana dia melihatnya, maka wajib diterima pengkhabaran itu. Begitu juga wajib berpegang dengan panduan mihrab di sebuah negeri atau kampung yang banyak orang lalu lalang di situ. Kalau di Malaysia, kita tengok masjid, tengok mihrab dia tak mana, tempat imam dia kot mana, kita sembahyang. InsyaAllah sembahyang kita sah. Tak payah tanya, tak apa, tengok je lah. Mihrab, mimbar apa semua. Mimbar selalu diletak di hadapan, dan mimbar ni afdalnya jangan rapat ke dinding. Mimbar ni tempat khutbah tu. Tempat khutbah tu afdalnya jangan rapat ke dinding sangat. Kalau boleh lah. Ke depan sikit, orang panggil mamar rusyah. Kalau zaman Nabi tu, mimbar dengan dinding tu boleh lalu sekok kambing. Boleh lalu sekok kambing. Mungkin sekaki setengah. Jangan terlalu rapat dengan dinding, itu yang afdal. Tapi sekarang orang buat mimbar dalam dinding tu, nak apa? Nak jimatkan saf, nak jimatkan ruang solat. Sebenarnya mimbar yang tepat macam Masjid Nabawi. Mimbar dia bukan dalam dinding, dia di luar. Sebelah kanan kita sembahyang, mimbar tu ada sebelah kanan dan dia tidak rapat dengan dinding. Sekurang-kurangnya antara dinding dengan mimbar tu mamar rusyad, boleh lalu sekok kambing. Sekaki lah atau 2 kaki macam tu lah, jangan rapat. Kalau nak rapat pun boleh, kalau nak buat mimbar dalam dinding pun boleh, naik pusing tu kan, boleh. Tapi mimbar yang terbaik ialah mimbar kita naik daripada sini, naik macam Masjid Nabawi. Macam masjid-masjid di kampung tu, tu kenal dah tu. Mimbar macam tu. Baik. Setiap tempat yang Nabi SAW pernah solat dan dapat dikenal pasti tempat berdiri Nabi, maka arah kiblatnya tidak boleh dipindah lagi ke arah yang lain. Maka tidak boleh diijtihad sama ada ke kiri atau ke kanan. Okey, ini cerita kalau sahih itu tempat Nabi semayang, dalam musafir ke Nabi semayang, kalau kita tahu itu Nabi semayang, kita tak boleh ubah dah. Memang tepat dah tu, menghadap kiblat 100% dah tu. Kan Jabatan Mufti ada semakkan arah kiblat. Jadi tak perlu pergi semak dah, memang tepat. Tempat Nabi semayang memang tepat menghadap kiblat. Kerana Nabi dapat wahyu, tak perlu lagi bawa alat teropong nak check ni Nabi semayang tepat kiblat ke tak tepat, memang tepat. Contoh
Di Madinah, Raudhah ada tempat sembahyang Nabi. Musalla, mihrab Nabi itu ada. Ditulis itu, huna musalla Rasulillah. Di sinilah tempat Nabi sembahyang. Nabi jadi imam sini. Dia tulis itu ke kiri sikit. Maknanya mihrab, kalau kita dapat peluang sembahyang di mihrab Rasul, Allahu Akbar, nikmat sungguh. Jadi kita ambil sembahyang tu, kita ke kiri sikit. Dalam mihrab tu kita berdiri tu, kita renjak ke kiri sikit. Itulah tempat sembahyang Nabi, tempat yang paling mustajab doa. Saya pernah dapat lah sembahyang dalam Raudhah di tempat Nabi jadi imam. Dia tulis itu huna tu mana ke kiri sikit. Bukan dalam mihrab tu betul-betul, kiri sikit. Jadi mihrab Nabi tak perlulah Jabatan Mufti Saudi pi buat pengesahan arah kiblat. Pi teropong tengok betul tak betul menghadap kiblat Kaabah. Tak payah, pasal bila Nabi sembahyang memang tepat. Sia-sia saja kalau buat pengesahan arah kiblat. Kalau kita di Malaysia, surau masjid ni boleh panggil lah Jabatan Mufti. Kita boleh buat surat panggil Jabatan Mufti, takut-takut surau kita tak berapa tepat kiblat. Masjid kita sengit sikit daripada kiblat. Kita tak, tapi kalau Nabi sembahyang, buang masa dah nak cek, memang tepat. Itu maksud dia. Tak boleh dipindah lagi ke kanan ke kiri, tak boleh. Dan boleh ijtihad, mana boleh pindah ke kanan atau ke kiri pada tempat lain daripada mihrab-mihrab. Surau masjid boleh panggil Jabatan Mufti, mungkin kita kena ni sikit lah nak dapat sijil pengesahan arah kiblat. Mungkin kena ke kanan sikit, kiri sikit. Kalau ubah sikit-sikit tu, sembahyang kita yang lama sah dah. Sembahyang kita sah kalau ubah sikit-sikit. Tapi bila dia buat pengesahan kiblat, ubah banyak. Contoh kita duduk menghadap kot ni selama ni. Panggil Jabatan Mufti, dia main-main cek, kot ni rupanya. Dia berubah banyak tu. Yang tu kena qada balik lah solat-solat yang lepas. Sebab ternyata kita silap arah kiblat. Kalau kita duduk sembahyang kot ni, bila cek dia kena sengit sikit ke sini ke, itu tak apa lagi. Kita duduk sembahyang sini, rupa-rupanya kiblatnya belakang. Allahu Akbar, kena qada balik. Kerana kita dalam mazhab Syafi'i kita berpegang dengan kaedah la ibrata bizzan, tidak terpakai sangkaan kita yang lepas, sembahyang-sembahyang kita lepas tu, al-bayni khata'u, yang telah nyata silap. Duduk sembahyang kot tu, bila buat sijil pengesahan kiblat, rupa-rupanya kiblat yang betul sana. Tu dia lari jauh tu, qada balik. Baik. Sikit lagi, dan jika tiada siapa yang dapat memberitahunya tentang menghadap kiblat, dia pergi satu tempat dia pun tak tahu arah kiblat, tanya orang pun orang tak tahu, orang tak sembahyang. Dia pergi rumah anak dia contohnya, pergi rumah anak dia, kiblat kat mana? Anak dia kata, tak tahu mak. Tu dia. Kenapa hangpa tak tahu? Kami tak pernah sembahyang. La ilaha illallah. Orang yang baik ni dia kena tahu arah kiblat, hatta nak meludah pun dia tahu arah kiblat belah mana dia tak ludah kat tu. No? Nak meludah pun cek dulu kiblat kat mana. Adabnya jangan ludah ke depan. Jangan ludah ke arah kiblat. Ludah ke kiri yang bukan arah kiblat. Tapi kalau kita memandu kereta, ludah ke kiri kena isteri kita. Kan? Ludah ke kanan tak bagus, ludah depan tak bagus, ludah arah kiblat tak bagus, tak ada adab. Ludah yang terbaik ialah belah kiri. Kiri isteri kita tu ludah kena dia. Ludah di tisu lah maksud saya. Ludah di tisu. Baik. Jika tiada siapa yang dapat memberitahunya tentang arah kiblat, maka dia wajib berijtihad dengan alamat-alamat yang menunjukkan arah kiblat. Kadang kita pergi hotel kan, hotel yang sedia tunjuk arah kiblat senanglah. Kadang tak ada, kita buka laci tak ada, tengok siling tak ada arah kiblat. Kacau macam ni. Tanya di lobi pun dia pun kata, kami tak tahu. Hotel macam ni payah, kita kena usah. Kita kena buka kompas, kena tengok matahari terbit, jatuh kok mana, terbit kok mana, bayang. Ini memang susah. Kena usaha, jangan main hentamnya. Kok ni kot. Usaha itu dipanggil ijtihad. Setelah kita berusaha,
Allah Ta'ala tenangkan hati kita, kita rasa kiblat kot ni, maka kita sembahyanglah, insya-Allah sembahyang kita sah. Berijtihad dengan alamat-alamat yang menunjukkan arah kiblat seperti melihat matahari, bulan dan lain-lain. Jika dia masih tidak tahu arah kiblat atau dia seorang yang buta, maka dia boleh mengikuti orang celek. Dan selepas selesai solat, jika dia yakin tersilap, dah sembahyang dah, yakin silap dalam berijtihad dengan menghadap ke arah yang bukan kiblat, maka solatnya itu perlu diulang semula. Yang ni kena ulang dan sembahyang lain kalau ternyata yang kita duduk sembahyang tu tak betul. Kerana solatnya didirikan berdasarkan sangkaan zon yang sudah terbukti dan ternyata silap. Dalam kaedah fiqh ada disebutkan la ibrata bil-dhanni alladhi bana khata'uh, ataupun la ibrata bil-dhanni al-bayyini khata'uh. Tidak diambil kira sangkaan yang sudah nyata silapnya. Alhamdulillah. Tengok arah kiblat dalam telefon kita ni boleh tak ustaz? Dia kalau app tu memang tepat, disahkan betul, boleh. Itulah kita kata ijtihad dengan alamat. Mana ada alat yang kita guna pakai, kompas dan sebagainya, pastikanlah kesahihan app tersebut. Okey? Zaman sekarang ada app arah kiblat. Boleh guna tak ustaz? Macam itulah, kalau memang dia tepat, diakui betul, boleh guna, kita boleh i'timad dengan dia, boleh percaya dekat dia, insya-Allah. Orang pergi berkemah dalam hutan, tiba-tiba mendung, lalu ia berijtihad. Selepas solat nyata, perkataan nyata tu al-bayyin, nyata salah kiblat. Jadi tetap kena qada juga kan? Ya, kena kalau nyata. Kalau tak nyata tak apa. Dia pi 4 orang. Ni pun ijtihad. Handphone pun tak ada line. 4 orang ni, dia ni rasa berat sangka kiblat belah ni. Hak seorang lagi kata aku rasa kok ni. Hak seorang lagi pula dia buat ijtihad dia kata sini. Ijtihad ni bukan makna kita jadi Imam Syafi'i tu dah. Ijtihad dalam menentukan arah kiblat. Jadi mereka 4 orang. 4 orang ni sembahyang arah yang berbeza. Tak apa. Kita ijtihad kita, dia ijtihad dia sembahyang. Tapi tak boleh berjemaah lah. Itu 4 orang sembahyang arah yang berlainan. Kalau kita seorang sembahyang 4 arah pun tak apa. Kalau kita tak tahu. Rakaat pertama kita sembahyang kot ni. Rakaat kedua kita tengok-tengok balik, rasanya belah ni kita pusing rakaat kedua kot ni pula. Rakaat ketiga, kot ni kot. Adalah tanda-tanda dia pusing. 4 rakaat dia pusing 4 arah. Solat dia sah. Kalau tak tahu sampai sudah lah. Kalau tahu, kena sembahyang lain lah. Kalau tahu kata ternyata al-bayyin khata'u, ternyata silap, kena solat semula. Kalau ada waktu lagi, ulang. Kalau habis waktu, qada. Baik, alhamdulillah. Kita selesai dah satu tajuk ni. Petang nanti kita sambung tajuk sutrah. Kita sembahyang ni sunat kita letak sesuatu di hadapan kita ni. Sembahyang. Dinamakan sutrah. Supaya orang senang nak lalu-lalu depan kita dan sembahyang kita tak terganggu, khusyuk kita, pahala kita tak ganggu. Nabi kadang-kadang Nabi pacak tongkat. Ataupun cara yang mudah lagi, kalau kita nak sembahyang sunat, kita pergi dekat dengan dinding. Sutrah kita tu dinding. Atau belakang tiang. Tiang tu jadi sutrah. Letak sesuatu di hadapan. Tak beg. Pacak tongkat. Lagi pernah pacak tongkat. Lagi pernah lentang ke tongkat. Tak ada apa-apa pun. Kalau atas tanah, kita cari satu ranting, kita buat satu garisan. Buat garis. Itu namanya sutrah. Adapun saf yang ada line tu, menurut pandangan sebahagian ulama, itu tidak dianggap sebagai sutrah. Sebab garisan tu hanya untuk memperbetulkan saf. Dia tidak dikira sebagai sutrah. Sutrah mesti dengan perbuatan kita. Kita bawa sejadah kecil. Macam sekarang SOP kena bawa sejadah. Kita hampak sejadah. Itu sutrah. Garisan saf bukan sutrah, sebab yang tu memang
Pakistan tu yang buat, bukan dengan fi'lul mukallaf, bukan dengan perbuatan kita. Kita main soft tu, kapet tu memang dah ada garis dah, takci. Mengikut sebagian ulama lah, sebagian ulama kata yang tu pun dikira sebagai sutra. Saya memilih pendapat yang kata kita sendiri kena letak. Letak macam tu. Allah. Itu orang ada jual sutrah untuk imam. Dia buat kayu cantik, design cantik. Pendek pun tak apa. Tinggi sehasta ataupun sekaki boleh dah. 2/3 hasta pun boleh. Masjid-masjid sila beli. Beli untuk imam. Beli untuk imam. Jadi pacak depan tu. Depan imam tu. Untuk imam. Biar ada sutrah dia. Kalau imam bawa selendang dia main hampak, okeylah sutrah dia tu selendang tu lah. Sejadah yang sudah terhampar tidak dianggap sebagai sutrah. Kita kena hampak sendiri. Macam tu. Jadi ada satu kayu saya tengok, dia letak depan imam, itu sutrah. Setengah masjid dia beli. Bukan saya nak jual, saya tak meniaga benda tu. Biarlah cari di kedai-kedai kayu ataupun tempah. Untuk bila nak sembahyang, imam angkat kayu tu. Kayu ni kita tak tepi. Bila nak sembahyang, imam angkat tak depan. Meja pun boleh. Imam tak depan, dia sembahyang. Itu jadi sutra. Sutra untuk imam. Dan dikira bila berjemaah ni, bila imam ada sutra, maknanya seluruh makmum pun dikira sembahyang dengan bersutrahkan sutra imam. Sutratul imam, sutratul lil makmum. Sutra imam itu sudah dikira cukup untuk menjadi sutra bagi sekalian makmum. Jadi kalau semayang open macam tu, dinding jauh, imam dengan dinding depan tu jauh. Kalau dekat 3 hasta ni tak apa lagi, kalau jauh makna semayang tanpa sutra. Sejadah pula memang dah terhampar. Kalau imam yang mai dia retuk-retuk sikit, dia hampak sendiri sejadah, tak apalah. Jadi dia mai, sejadah dah siap, dia mai Allahu Akbar saja tanpa sutra. Jadi mutu kualiti solat itu berkurangan. Sebab tak memenuhi apa yang Nabi sarankan, letak sutra di hadapan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semua yang mengikuti kuliah ini. Terima kasih kepada yang like, yang share, yang kongsikan kepada rakan-rakan yang lain. Petang nanti kita jumpa semula. Petang nanti jam 5 suku lepas main asar, insya-Allah. Jazakumullahu khairan katsira, barakallahu fikum, nafa'anallahu bina wa bikum jami'an insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jangan lupa baca tasbih kafarah tu supaya majlis kita ni dapat keberkatan. Mula dengan Fatihah. Siapa masuk awal ke masuk lambat ke? Mula dengan Fatihah dulu. Last tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Barulah majlis kita ni walaupun di alam maya, Allah beri keberkatan. Allah ampunkan dosa-dosa kita insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi